Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua, sihat? Saya harapkan semuanya sihat, Alhamdulillah. Walaupun apa keadaan sekalipun, ingat kita sentiasa belajar. Maklumlah di musim pandemik ni kita kena rajin sikit lah. Alright, so hari ni cikgu nak bincangkan matematik tingkatan 4 KSSM, silibus baharu, iaitu bab 9 keberangkalian peristiwa bergabung. So jom kita mulakan. Jom kita mula, iaitu 9.1 peristiwa bergabung. Dan kita perhatikan juga standard pembelajaran yang berada di sebelah kanan itu, iaitu pastikan kita capai selepas sesi pembelajaran pada hari ini. So pastikan kita capai standard pembelajaran di sini, iaitu memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Baiklah, apakah itu peristiwa bergabung? Apa yang kita faham mengenai peristiwa bergabung? Sebelum kita mulakan, kita kena ingat kembali apa yang kita belajar semasa di tingkatan 2. Kita ada belajar topik keberangkalian muda. Di tingkatan 2, kita ada konsep-konsep yang penting, iaitu konsep yang pertama, ruang sampel. Yang mana ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen ataupun peristiwa. Dia adalah semua set kesudahan. Seterusnya, konsep yang kedua, kita belajar peristiwa. Peristiwa tu ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Peristiwa itu peristiwa. Dia subset kepada ruang sampel. So katakan kita ada jujukan number, kita ada jujukan number, katakan number 1 hingga number 10, maka itu kita panggil sebagai ruang sampel, ke semua set kesudahan yang mungkin 1 hingga 10. Dan bila peristiwa tu, katakan cikgu nak peristiwa ni adalah melibatkan nombor yang genap. So kita senaraikan. Kita senaraikan apakah peristiwa tersebutlah untuk merujuk kepada bilangan nombor genap. Senarai nombor genap. Alright, dua benda penting ruang sampel dan peristiwa. So pastikan kita ingat balik. Seterusnya barulah kita masuk apakah itu peristiwa bergabung. Apakah itu peristiwa bergabung? Bila bergabung kita tahulah gabung kan. Gabung lebih daripada satu. Lebih daripada satu. So macam 2 dan lebih. Peristiwa bergabung. Ini definisi dia. Peristiwa bergabung ialah gabungan 2 atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Gabungan 2 atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Alright, so pastikan awak faham definition dia. Dia punya tafsiran kat sana. Alright, mudah saja. Baiklah, so kita dah faham tadi apakah maksud ataupun definisi peristiwa bergabung. So untuk kita lebih faham lagi, cikgu nak bawakan satu contoh yang mana contoh ni adalah relate dengan kehidupan kita. Dia adalah berkaitan dengan kehidupan dia. Alright, jom kita tengok contoh. So Ali ingin membeli makanan dan minuman untuk sarapan pagi di kantin sekolahnya. Senarai menu seperti jadual di bawah. So, kita perhatikan jadual menu kat sana. Alright. Katakan peristiwa A iaitu PA adalah peristiwa untuk memilih makanan. Okey, kita pilih makanan. So, bila kita pilih makanan ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Iaitu nasi lemak, nasi goreng, nasi ayam. And then seterusnya pula kita katakan peristiwa B, PB, memilih minuman. Iaitu peristiwa kita untuk pilih menu minuman. Maka sebenarnya kedua-dua ni kita boleh gabungkan. Peristiwa untuk memilih makanan dan peristiwa untuk memilih minuman kita boleh gabungkan. Jadilah peristiwa gabungan. Kedua-dua kita gabungkan. Okey.
Dan ini cara penulisan dia. Kesudahan suatu peristiwa bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib. So kita tengok dulu peristiwa gabungan. Bila kita senaraikan, iaitu yang pertama pilihan, iaitu nasi lemak dan Milo panas. So inilah cikgu katakan tadi, dalam pasangan bertertib. Yang mana di sebelah kanan itu L, ya, mewakili pilihan makanan. Dan M itu adalah pilihan minuman, iaitu Milo panas. So, kita faham ya. Seterusnya, nasi lemak dan teh panas. Nasi lemak dan susu. Seterusnya, nasi lemak dan Milo panas. Nasi goreng dengan teh panas. Nasi goreng dengan susu. Seterusnya, kita ada nasi ayam dan Milo panas. Kita ada nasi ayam dan teh panas. Dan pilihan terakhir, ya, selection yang terakhir adalah nasi ayam dan susu. Ya. So ini adalah kesudahan yang mungkin. Mungkin kan? Sebab memang ada kat sana. Kita ada nasi lemak, nasi goreng, nasi ayam. Milo panas, teh panas dan susu. Dan bila kita sebut kesudahan yang tak mungkin pula, impossible, itu cerita lain nanti. Nanti kita tengok. Seterusnya, ya. So sebenarnya ruang sampel ni, inilah ruang sampel tadi, berbalik kepada sebelum tadi, yang mana ruang sampel adalah senarai semua kesudahan, kesudahan bagi suatu peristiwa, yang mungkin bagi suatu peristiwa. So kita senaraikan ruang sampel yang mana H itu mewakili simbol untuk ruang sampel. Dan seterusnya bila kita perhatikan, bila kita kira sebenarnya bilangan kesudahan yang mungkin, iaitu NS, ada 9. Ya? So kita kira lah ada 9 kat sana. Ya? Ada 9. Dan kita ketahui bahawa bilangan kesudahan peristiwa memilih makanan, iaitu jenis menu untuk makanan ada 3. Dan bilangan kesudahan memilih minuman, iaitu jenis menu untuk minuman ada 3 juga. Bila kita darabkan 3 darab 3, kita dapat 9. Dan apa yang kita dapat simpulkan di sini, yang mana maksudnya bilangan kesudahan bagi ruang sampel, ya, kesudahan bagi semua ruang sampel adalah sama dengan bilangan peristiwa bagi peristiwa A, dan kita darabkan dengan bilangan peristiwa bagi peristiwa B. Dalam kes ni, peristiwa memilih makanan dan peristiwa memilih minuman. Alright, cikgu harap awak faham. Seterusnya, alright, baiklah. So, jom kita tengok pula contoh latihan, ya. Okay, kita buat bersama-sama contoh latihan. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Kita tengok soalan A. 5 kepingkat berlabel dengan huruf T, E, K, U, N dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. Alright, so jom kita mula. So ingat bila kita tuliskan dia punya ni sample space So S sama dengan tata tanda set, jangan lupa pasangan bertertib. So kita mula dengan T dengan E. Seterusnya T dengan K. Seterusnya T dengan U. Seterusnya T dengan N. Seterusnya E pula, E dengan T. Seterusnya E dengan K. Seterusnya E dengan U. Seterusnya E dengan N. Okay, kita sambung di bawah. Seterusnya kita K pula, K dengan T. Seterusnya K dengan E. Seterusnya K dengan U.
Seterusnya K dengan N. Tersambung pula dengan U. U dengan K. U dengan E. U dengan U dengan T, ya. Okey. U dengan N. Okey, kita sambung lagi. Kita ada N pula. N dengan T. Seterusnya kita N dengan E. Dan N dengan K. Dan akhir sekali N dengan U. Okey. So, boleh cuba Yang tadi tu cikgu terletak T dulu, tapi tak apa. Dia sama je. UT, UN, UK, UE, UT, UN. Okey, kita semak jawapan. Ya. So, jawapan dekat bawah tu. Seterusnya kita tengok pula soalan B. Dua keping shilling dilambung, A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. So, ruang sampel sama dengan tata tanda set, jangan lupa ya. Tata tanda set. So, lambungan shilling yang pertama A, shilling yang kedua angka, ataupun mungkin shilling yang pertama angka, shilling yang kedua gambar, ataupun mungkin shilling yang pertama gambar, shilling yang kedua angka, ataupun mungkin shilling pertama gambar dan shilling kedua pun gambar. Alright, jom kita semak jawapan. Okay, betul ya? Yeah. So, kita akan tengok pula contoh latihan seterusnya. Baiklah, seterusnya sebagai latihan ya. Seterusnya sebagai latihan, praktiskan diri 9.1 muka surat 2 biasa belajar, ingat walaupun masih ada walau apa keadaan sekalipun, belajar rakan-rakan buat study group ya. So, cikgu doakan semua mendapat manfaat ya. Alright, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Bye.